Perjuangan telah bermula 37 tahun yang lalu. Pada tahun 1986, Dr. Jeffrey mulai mendidik rakyat tentang hak-hak Sabah, 20 perkara dan perjanjian Malaysia. Usaha Dr. Jeffrey dihalang oleh Kuala Lumpur. Perdana Menteri pada masa itu iaitu Dr. Mahathir berkata, "Jangan ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu." Bukankah itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin memberi pengetahuan kepada rakyat apa yang mereka tidak tahu, tapi harus tahu? Dalam sesuatu perjuangan bukan mudah untuk meyakinkan orang. Dia mengambil masa. Penjuang mesti tahan turun, mesti tahan rasa, mesti determined until the end. Dan I am proud to say that I have come to the end where rakyat sudah sadar, kerajaan pusat sudah sadar, dan tiada pilihan lagi tetapi memastikan rakyat dan pemimpin bersama memperjuangkan hak untuk Sabah. Sabah karena bangkit dan selamatkan Sabah. Sabah kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, ini kalilah. Membela nasib rakyat yang menuntut balik hak kemerdekaan kita, dan kita pun sudah tahu parti yang mempromosikan agenda Borneo ini tidak lain tidak bukan tapi parti STAR. Today is a historic day for Sabah. It marks the beginning of self-government independence and the end of colonialism. This is actually 31st of August. So if you total all this revenue, Sabah is losing something like 37 to 40 billion a year. So part of the problem of poverty is because we generate the revenue, but we have no control over our revenue. We have no control over our development. Today, Malaysia is 51 years old. Why are we disappointed? Why are we not happy? Because for the last 50 years, we realize that we have moved from being a colony, especially Sabah, back a full circle back to a colony. I think we have to make a stand. The present generation have to make a stand. What we are going to do? DDJK ialah singkatan nama Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, pejuang hak-hak Sabah yang konsisten. Pada tahun 2012, Dr. Jeffrey membangkitkan isu 40%. Pada tahun 2013, setelah menang pilihan raya, Dr. Jeffrey membentangkan perkara 40% di Dewan Undangan Negeri Sabah. Selepas itu tidak ada lagi yang membangkitkan perkara 40%. Pada tahun 2015, Dr. Jeffrey menghantar memorandum tentang hak kewangan Sabah kepada Perdana Menteri Muhammad Najib bin Abdul Razak. Pada tahun 2015, satu komiti khas dibentuk dan dipengerusikan oleh DSP Anifah Aman dan Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Dahulu Dr. Jeffrey lantang menyalak di luar parlimen tentang hak-hak Sabah, tetapi dengan kelebihan 45 undi, PRU 14 telah membawa DDJK ke Dewan Parlimen. Pada masa itulah DDJK dengan tegas menyuarakan tuntutan ke atas hak-hak Sabah di Dewan Parlimen. Laporan IGC, 20 perkara perjanjian Malaysia, dan juga ke atas janji-janji, jaminan-jaminan yang telah dipersetujui semasa penubuhan Malaysia. Perjuangan belum selesai. Kini, ia menjadi perhatian utama pemimpin-pemimpin Sabah. Saya berterima kasih kerana ada jaminan daripada Perdana Menteri yang baru untuk melaksanakan saja isu-isu hak-hak Sabah dan Sarawak di dalam perlembagaan. Namun masih banyak lagi yang perlu diperbetulkan. Antaranya status Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Adakah kita negeri, negara atau wilayah? Dalam proklamasi tersebut, Sabah dan Sarawak dirujuk sebagai negara. Sama dengan rujukan dalam perlembagaan persekutuan yang dipindah dan berkuat kuasa pada 16 hari bulan
pada tahun September 63. Sudah tiba masanya untuk kita melaksanakan apa jua yang telah dipersetujui oleh Bapa-Bapa Kementerian. Sabah dan Sarawak dijanji akan menikmati keselamatan dan pembangunan, malah diujuk bergabung menubuhkan Malaysia. Tetapi selepas 60 tahun dalam Malaysia, 8 daripada 10 daerah yang termiskin di Malaysia adalah terletak di Sabah. Semasa pembentukan Malaysia, Bapa-Bapa Kemerdekaan kita terlepas pandang beberapa perkara, khususnya aspirasi Sabah dan Sarawak. Akibatnya, Sabah dan Sarawak tidak selari ataupun sehaluan pendapat dalam banyak perkara, terutama sekali isu hak dan status mereka di dalam negara bangsa. Isu Sabah dan Sarawak MA 63 terus menjadi center stage di parlimen dan di dalam politik. Tahun 2022 terbentuk sebuah kerajaan perpaduan yang di bawah dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkonsepkan perpaduan inklusif, kepelbagaian menjadi kekuatan kita, menolak rasuah dan ekstremisme. Malaysia Madani menjadi teras dasar. Bila ditanya tentang jawatan kuasa khas MA 63, Perdana Menteri ke-10 mengatakan, apa perlu jawatan kuasa lagi? Laksanakan saja MA 63. Inilah Perdana Menteri yang kita cari-cari. Mungkinkah the real Malaysia has rise? Negara bangsa. Jangan lagi ada kata-kata welcome to Malaysia kepada rakyat Malaysia dari Sabah dan Sarawak. Kita juga ini, betul kan tidak? Sekarang kita bangga kerana seorang dari pemimpin di Borneo daripada Sabah dan Sarawak sudah menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia. Make Malaysia a home for everyone. Kuatkan konsep equal partnership yang kuat dan majoriti, hormat dan sokong dan dukunglah yang minoriti yang lemah. Dan sebaliknya, inilah negara bangsa, negara bangsa, negara perpaduan. Malaysia Madani pegangan kita. Perbezaan pendapat bukan penghalang. Kepelbagaian adalah kekuatan kita bersama. Sekian dan ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Sekian, terima kasih. Atas kepercayaan kerajaan negeri, Dr. Jeffrey telah diberi tanggungjawab pentadbiran sebagai Timbalan Ketua Menteri. Sementara itu, rakyat telah memilih Dr. Jeffrey untuk mewakili suara dan kepentingan mereka di Dewan Undangan Negeri melalui PRN 16 dan di Dewan Parlimen Malaysia melalui PRU 13 dan 14.